أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Tajuk kita yang ketujuh tentang zuhuru, kemunculan al-wasniyah, wasniyati, kemunculan penyembahan berhala, wasniyah, penyembahan berhala di Makkah, di Mekah, dan juga pada Quraisy, fi Quraisyin, di tengah-tengah masyarakat Quraisy. Wa baqiyat, baqiyatnya remain, kekal, baqiya, remain. So Quraisy dia muannas, so kita masukkanlah ta sini. Baqiyat, remain, kekal, orang-orang Quraisy, masyarakat Quraisy, bangsa Quraisy. Wa baqiyat Quraisyun, berpegang, mutamassiqatan, berpegang dengan bidini, bila dengan berpegang dengan, sebab Quraisy dia muannas, so mutamassikun, berpegang dengan. Ini kata sifat. Mutamassikun berpegang dengan. So kalau muannas jadi mutamassikatun lah. Mutamassikatun, berpegang dengan bidini, dengan agama Ibrahim. Bidini Ibrahim. So zuhuru, kemunculan, al-wasniyati, penyembahan berhala, di Makkah, di Mekah, dan juga di kalangan Quraisy. Fi Quraisyin. Waw ni mula kan? So kita tak perlu terjemah. Kita terjemah dengan baqiyat. Baqiyat, remain, kekal Quraisy. Quraisy kekal berpegang, mutamassikatan, berpegang dengan agama Ibrahim. Ibrahim yang disifatkan dengan sifat Khalil, teman Allah kan? Khalili, Ibrahim al-Khalil. Satu. Wa baqiyat Quraisyun mutamassikatan fi dini. Yang kedua, kekal dengan agama bidin, di mana agama jaddiha, datuk mereka. Sebab ha ni refer kepada Quraisy. Quraisy tu muannas. Jadi domain dia semua, domain, kalau domain pakai ha. Kalau kata sifat pakai ta. Kalau fi'il madhi, ta maftuhah, baqiyat. Siapa jaddiha? Iaitu Ismaila, mutamassikatan, dia ulang lagi kan? Mutamassikatan, berpegang mereka itu dengan aqidati, dengan akidah tauhid. Akidah mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Mutamassikatan, berpegang dengan akidah tauhid dan ibadat kepada Allah semata-mata. So, bi ibadatillahi
wahdahu. Wahdahu kan maknanya hanya munfaridan. Munfaridan. Alone. Munfaridan. Hatta. Sehinggalah. Sebab tajuk dia kan, kemunculan penyembahan berhala tu bila start? Hatta sehinggalah nasya'a. Muncul ataupun timbul. Dulu kita kata nasya'a tu, makna dia membesar kan? So maknanya, nasya'a ni banyak penggunaan dia. Kalau budak tengah membesar, kita panggil nasya'a lah. Tapi sini, kalau sesuatu berlaku, panggil nasya'a juga. Timbul, muncul. Hatta nasya'a fihim, di kalangan mereka. Pada mereka, di kalangan mereka, seorang yang bernama Amr bin Luhayyin. So, Amr bin Luhayyin. Dialah orang yang pertama terpengaruh dengan berhala semasa pergi ke Syam. Dia tengok orang Syam duduk sembah berhala, dia pun rasa takjub, bawa balik ke Mekah. Fakana, maka dialah, adalah dia, was, and he was, then he was, awwala, first, ini khabar kana, awwala man, first orang yang man ghayyara, mengubah. Dialah orang yang pertama mengubah dina, agama Ismail. Dialah orang yang pertama mengubah agama Ismail. Lalu nasaba, dia telah mendirikan, memacak, menegakkan Ausana. Ausan, singular dia wasanun, berhala. Plural dia Ausan. Dialah yang mendirikan berhala-berhala di Mekah. Dan dialah orang yang mencipta. Dialah orang yang mengadakan. Ahdasa. Wa ahdasa. So ahdasa maksudnya mengadakan, mewujudkan. Buat benda baru, panggil bid'ah tu kan, hadis. Wa ahdasa. Buat benda baru. Dialah yang mengadakan benda baru pada binatang-binatang. Fil hayawanati. Hayawan, plural dia binatang. Hayawanun, plural dia hayawanat. Ahdasa yuhdisu, ihdasan, mengadakan. Mencipta benda baru pada binatang. Apa ciptaan dia? Ini dijelaskan. Min, bertemu dengan alif lam jadi minal kan? Minat ta'zimi. Iaitu mentakzimkan, membesar-besarkan haiwan. Tasyibi, bernazar untuk haiwan. Bernazar ni, binatang ni hak Allah ni, hak Tuhan ni, hak berhala kita ni. Ni kita tak boleh sembelih dia, kita biarkan dia. Panggil tasyib. Apa dia tulis bawah tu? Tasyib dialah nazar. Nazar kepada Tuhan-Tuhan, lalu dibiarkan binatang tu. Dan tidak ditonggang. Tak boleh usik lah binatang tu. Ni hak Tuhan kita. So, minat ta'zimi wa tasyibi wa tahrim. So, haram tak boleh. Tak boleh makan dia, tak boleh naik dia, tak boleh bonceng dia, tak boleh tunggang dia, biarkan dia gitu. So, jauh dia pergi ni. Wa ahdasa, apa yang dia buat benda barunya? Ma lam ya'zan bihillahu. So, dia buat benda baru
ma terhadap apa yang ni, apa yang dia mencipta apa yang Allah tidak izinkan, ma lam ya'zan bihillahu. So domehi ni sebab dia mesti ada, kalau ada yang ni dia nak pada domeh lah, refer kepada, sebab tu kena ada sendiri. So dalam terjemahan kita tak perlu pun. Terjemahan kita kata dialah yang mengadakan sesuatu yang Allah tidak izinkan. So ma ni mana allazi kan. So bila ada allazi dia nak kena ada domeh lah. Domehu ataupun domehi, yang refer kepada allazi ataupun ma ni. Ini makna domeh lah, supaya dalam bentuk grammar tu dia betul. So dialah yang telah ahdasa, telah menciptakan ma sesuatu yang lam ta'rifhu, yang tidak dikenal oleh syariatu Ibrahim, syariat Ibrahim alaihi salatu wassalam. So dia telah menciptakan ahdasa, yang siapa ni? Amr bin Luhai telah mengada-ngadakan, mencipta benda baru, sesuatu yang syariat Ibrahim tidak mengenalnya. Lam ta'rifhu. Apa cerita dia? Wakana, dan adalah. Ini cerita dia lah. Was. Kan? Was. Tapi kalau ada fi'il sini jadi had lah. So dialah yang telah kana qad kharaja. Dulu, mana kana ni dulu, qad kharaja, dia telah keluar min Makkah, daripada Mekah, ila, pergi ke Syam, ila Syam. Apa berlaku di Syam? Lalu maka fara'ah, lalu dia melihat ahlaha, penduduk, ahlu mana? Penduduk Syam. Syam ni mu'annas. So fara'ah ahlaha, dia melihat penduduk Syam, abada ya'budu, menyembah, ya'budunal asnama, ya'budunal asnama, menyembah berhala. Lalu futina biha, asalnya fatana memfitnahkan, futina difitnahkan. Tapi kalau kita guna futina, selain makna fitnah, dia juga makna digilakan. Dia juga makna orang jadi digilakan tu, orang jadi cinta, maksudnya cinta. Cinta ataupun dengan katakan lain kita kata terpengaruh. Terpengaruh. So boleh sini kita terjemah, dan lalu dia terpengaruh dengan berhala. Terpengaruh. Kalau kita nak kata orang tu gila kepada sesuatu kan, mabuk pada sesuatu, kita guna futinabi. So di sana dia melihat penduduk-penduduk Syam menyembah berhala, lalu dia terpengaruh dengannya, dengan berhala tersebut. Lepas tu apa dia buat? Dia bawa balik. Bawa balik ni, dia guna bahasa yang berbunga sikit. Dia panggil jalaba. Tarik. Wajalaba. So jalaba yajlibu. Jalaba yajlibu. Daraba yadribu. Dad. Wajalaba, dan dia menarik ataupun membawa ba'daha, beberapa ataupun sebahagian, boleh terjemahan lafzinya, sebahagiannya, terjemahan konteks, dia membawa beberapa berhala. Ila, balik, bawa, tarik ke Mekah. Makkah. So dia menarik ataupun dia mengimport. So dia import ke Mekah. Bawa balik. Lalu dia pun mendirikannya. Lalu nasaba, mendirikan berhala tersebut. Meletakkan berhala tersebut
Di Mekah. Fanasabaha. Wa amara nasaba yang subuh. Nasara yang suruh. Fanasabaha wa amara, dan dia perintahkan. Amara ya'muru an-nasa, semua manusia. Perintah untuk bi ibadatiha, untuk menyembahnya. Ibadah, menyembahnya. Terjemahan lafzi, untuk penyembahannya, untuk peribadatannya. So, ikut konteks, dia memerintah semua orang agar beribadat ataupun agar menyembah berhala tersebut, dan wa ta'zimiha, dan mengagung-agungkannya. Terjemahan lafzi, pengagungan, sebab dia masdar. Terjemahan konteks, memerintahkan mereka agar mengagungkan berhala tersebut. Ta'zimiha. Lepas tu apa berlaku? Okay, mula-mula tu pacak-pacak aja kan. Pacak-pacak berhala tu di depan Kaabah ke apa semua, pacak-pacak aja. Ini tarik ni mungkin mana berhala tu besar-besar. Tarik hubung dengan unta. Tarik situ. Kemudian bangunkan dia. Tegakkan dia. Lepas tu tak puas hati. Buat patung-patung kecil supaya boleh dibawa ke mana-mana. Masuk dalam rumah. Boleh bawa musafir ke mana-mana. Wa tadarraja. Tadarraja yatadarraju tadarrujan. Slowly, perlahan-lahan. Tadarraja. Perlahan-lahan melangkah. Setengah daripada mereka, sebahagian setengah mereka. Ba'duhum. Setengah Quraisy, setengah masyarakat Arab, slowly, perlahan-lahan melangkah daripada mengagungkan ta'zimi hijaratil haram, batu-batu di tanah haram, ta'zimil hijaratil haram allati, yang kanu adalah mereka dulu, always yahmilunaha, membawanya, ma'ahum, bersama-sama. Tanah haram tu batu-batu, mula-mula ada berhala. Kemudian ambil batu-batu tu, kata kita bawa lah batu ni ke mana-mana. Kan? Ma'ahum idza, apabila mereka za'anu, apabila mereka berangkat ataupun berpergian. Za'ana, berangkat, pergi. Kan mereka always musafir. Idza za'anu, mereka berangkat, meninggalkan Mekah. Min Makkah, daripada Mekah. Sebab apa kena bawa batu tu? Ta'ziman, kerana membesarkan, kerana mengagungkan. Lil harami, tanah haram. Wa muhafazatan, dan kerana, ni kita baca bagi atas ni masdar, makna dia kerana, kita panggil maf'ul li ajlihi. Dalam istilah grammar kita panggil maf'ul li ajlihi, kerana mengagungkan tanah haram, kerana menjaga, muhafazatan. Kalau muhafazah dia pakai ala. Menjaga untuk mengingatinya, zikrahu, mengingati tanah haram. Batu ada batu pun tak apa. Macam orang Syiah ada bawa batu Karbala, ada ingat ke Karbala dia. So zikra ni ingatan. Zikra. Kalau tambah nyahu, so alif kena tulis alif mencancang lah. Zikra. Barulah boleh masuk hu. Zikrahu. Okay, ilaan, hingga. Hingga tu mari daripada mana? Daripada sini. Tadarraja. Slowly, daripada mengagungkan batu-batu tanah haram, sehinggalah ke tahap ilaan. So, bila ada ila, kalau ada kata perbuatan, kena pakai an. So, an tak perlu diterjemahkan. Sehingga mereka mula. Sini mana mula. Ada waw alif tu mana mereka.
sehingga mereka mula ya'buduna, menyembah. Kan saya selalu sebut bila ada huruf jar, selepas dia ni wajib isim. Kalau kita tak ada an ni, selepas ila akan jadi fi'il. Sedangkan selepas ila, huruf jar mesti isim. So macam mana nak mengisimkan fi'il? Masukkan an. Masukkan an. So mereka mula menyembah, ya'buduna, ma, apa yang mereka rasa elok. Istahsana, mastahsanu. Istahsana, rasa elok. Menganggap elok. So apa yang ni ditafsirkan oleh mim. So mereka mula menyembah apa yang mereka rasa elok, iaitu hijarati, batu-batu, dan juga wa a'jabahum, dan apa yang menakjubkan mereka. Kan? So kalau kita tengok sini mula-mula wa tadarraja, kan? So mereka perlahan-lahan daripada mengagungkan batu-batu di tanah haram, sehinggalah ila mereka mula menyembah apa yang mereka rasakan baik, iaitu batu-batu, dan juga apa yang menakjubkan mereka. Okay, kita ulang balik. Okay, ini cerita tentang permulaan wujudnya penyembahan berhala di Mekah. Zuhuru wasniyati, munculnya penyembahan berhala fi Makkah, di Mekah, dan juga di kalangan Quraisy, fi Quraisy. Wa baqiyat Quraisyun, kaum Quraisy kekal mutamassikatan, berpegang bidini Ibrahim, dengan agama Ibrahim. Ibrahim yang merupakan disifatkan sebagai Khalilullah. Ibrahim al-Khalili. Berpegang dengan agama bidini jaddiha, datuk mereka iaitu Ismail. Mutamassikatan, mereka kekal berpegang dengan akidah, bi'aqidati tauhidi, dengan akidah tauhid, dan kekal berpegang dengan ibadatillahi, beribadat kepada Allah sahaja, wahdahu, hatta, sehinggalah nasya'a, munculnya fihim, di kalangan mereka, seorang yang bernama Amr bin Luhai. Amr bin Luhai. Fakana, dan adalah dia merupakan awwala, the first, man ghayyara, orang yang telah menukar, mengubah dina Ismaila, agama Ismail alaihi salam. Lalu fa nasabal awsana, dia mendirikan berhala, dia memacak berhala, dia membangunkan berhala, nasaba yang subuh. Wa ahdasa, dan dia telah menciptakan, dia telah mengadakan benda baru, bid'ah. So ahdasa ma lam ya'zan bihillahu, dia telah menciptakan, mengadakan sesuatu yang Allah tidak izinkan. Lam ya'zan, tidak izinkan. Allah. Yang Allah tidak izinkan. Apa yang Allah tidak izinkan? Iaitu pada binatang-binatang, fil hayawanati, iaitu ini yang Allah tak izinkan, itu ialah mengagungkan, minat ta'zimi, mengagungkan haiwan.
Watasyibi, bernazar. Haiwan-haiwan yang tertentu ni tak boleh kita usik. Ini hak Tuhan. Watahrimi, dan mengharamkan sesuatu yang Allah tidak haramkan. Wa ahdasah, dia telah mengadakan, menciptakan malam ta'rif, sesuatu yang syariat tidak kenal. Malam ta'rifhu syariatu Ibrahim, sesuatu yang syariat Ibrahim tidak mengenalnya. Apa cerita dia? Wa qad, dan adalah dia suatu masa qad kharaja, telah keluar daripada Mekah, min Makkah, pergi ke Syam, ila Syami. Di sana, maka di sana dia telah melihat, fara'a ahlaha, penduduk Syam, Syam muannas. Melihat penduduk Mekah, penduduk Syam, ya'budunal asnama, menyembah berhala-berhala. Fafutina biha, lalu dia terpengaruh, lalu dia digoda, dengan, lalu dia tergoda, fafutina, dengan berhala-berhala tersebut. Fafutina, terpengaruh dengan berhala-berhala tersebut. Terjemahan tafsirnya, dia difitnahkan dengan berhala-berhala tersebut. Bila dia rasa seronok tadi, terpengaruh tadi, rasa cinta tadi kepada berhala, dia pun tarik, bawa balik rumah. Wajalaba. So mungkin tarik sungguh lah maksudnya. Kalau berhala tu besar, tarik dengan unta. Jalaba. Wajalaba ba'daha. Sebahagian daripada berhala tersebut telah ditarik oleh dia. Dia menarik ba'daha, beberapa berhala, ilal Makkah, hingga ke Mekah, maknanya mengimport, membawa balik ke Mekah, lalu dia mendirikannya. Fanasabah, pacakkan berhala tersebut. Bukan setakat itu saja, dia suruh orang sembah berhala tersebut, ta'zimkan berhala tersebut. Wa amara, dan dia perintahkan, amara ya'muru, an-nasa, semua manusia, ibadat, yang untuk beribadat kepada berhala, wa ta'zimiha, mengagungkannya dan mengagungkannya. Titik. Lepas tu slowly apa berlaku? Wa tadarraja. Tadarrujan, slowly, perlahan-lahan, ba'duhum, sebahagian daripada mereka melangkah, min, daripada ta'zimi hijaratil harami, mengagungkan batu-batan yang ada di tanah haram, allati, yang mana batu-batu itu, kanu, dulunya mereka selalu yahmilunaha, membawanya bersama-sama mereka, ma'ahum, apabila mereka berangkat. Idza za'anu, bila mereka berangkat daripada Mekah, min Makkah. Sebab apa bawa tu? Ta'ziman, kerana mengagungkan tanah haram, lil haram, dan juga muhafazatan, dan juga menjaga, kerana menjaga, kalau muhafazah pakai alat, so menjaga, mengingati, zikrahu, mengingati tanah haram. So tadarraja, melangkah perlahan-lahan daripada mengagungkan batu-batan, sehingga ilaan, sehingga saru, mereka mula ya'buduna, menyembah batu-batu yang mereka anggap bagus. Ya'buduna mastahsanu minal hijarah. So kalau kita tak nak terjemah, sebab ma ni dah ditafsir oleh mi, so kita tak perlu sini. Ambil terus mi ni dah hijarah. So mereka mula menyembah batu-batu yang mereka anggap ianya bagus. Dan mereka mula menyembah apa yang mengherankan mereka, apa yang menakjubkan mereka. A'jabahum.
Itu silsilah cerita kisah bagaimana mulanya berhala dibawa ke Mekah oleh seorang yang bernama Amr bin Luhai. Sebelum tu semua berpegang dengan ajaran Tauhid. Okay, ringkas ceritanya kisah peristiwa tentera bergajah. Hadisatu fil. Fili. Fil gajah. Hadisah peristiwa. Peristiwa gajah. Waw makna mula. So no need to translate. Wa waqa'a. Waqa'a makna berlaku. Waqa'a yaqa'u berlaku. Telah berlaku satu kejadian hadisun yang besar, azimun. Telah berlaku satu kejadian yang besar. Karena adalah kejadian itu suatu petunjuk, dalilan. Baca dalilan sebab dia khabar kana. So kanal hadis, kana dhalikal hadis atau kana hadzal hadis dalilan, petunjuk kepada ala zuhuri, kemunculan ataupun munculnya hadisin, zuhuri hadisin, kejadian yang akbara, yang lebih besar. Dia nak cerita peristiwa bergajah ni ialah peristiwa permulaan yang menunjukkan kejadian besar, satu peristiwa yang pelik, lepas tu akan berlaku sesuatu yang pelik lagi, ini kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kejadian itu kana dalilan ala, kepada kenyataan, anna, bahawa, anna Allah, bahawa Allah ingin, yuridu. Kejadian itu petunjuk kepada kenyataan bahawa Allah ingin sesuatu yang baik, khairan, kepada orang Arab, bil Arabi. Wa ala anna Allah yuridu bil Arabi khairan. Allah nak suatu benda yang bagus, yang baik berlaku kepada orang Arab. Banyak ni ditunjuk ni. Satu kana dalilan sini, ala nombor satu, kemudian ala sini nombor dua, kemudian yang ni sambung lagi. Sambung dengan yang ni. Ini yang ketiga. Cuma yang ni tak sebut ala lah, tapi masih lagi sebab dia ulang anna. So kana dalilan ala anna, bahawa petunjuk bahawa lil Ka'bah, Kaabah mempunyai, kejadian itu sebagai petunjuk bahawa Kaabah mempunyai, ni mana mempunyai, sya'nan, mempunyai kedudukan. Sya'nun maknanya dia kedudukan. Laisa li ghairiha, maknanya kedudukan yang tiada pada selain daripada dia, di kalangan min buyutid dunia, rumah-rumah yang ada di dunia ini. Fi buyutid dunia. Sebab Kaabah ni kan al-bait, rumah. So, sebab tu dia sebut sini buyut, rumah-rumah. So akan berlaku kejadian ini sebagai petunjuk bahawa Kaabah akan memiliki satu kedudukan yang tidak dimiliki oleh Kaabah yang merupakan rumah Allah, akan memiliki satu kedudukan yang tidak dimiliki oleh rumah-rumah, sebarang rumah-rumah ibadat yang ada di dunia. Apa kisah dia? Wa kana, dan adalah. Ini luaslah. Min khabarihi, min khabarihi, khabar mana? Kisah. Kisah kejadian tadi, al-hadis tadi, peristiwa besar tadi kan. Dan adalah di antara kisahnya anna, bahawa, so dia punya isim kana ni lah, kana
anna Abrahah. Ni daripada kecil-kecil kita duk ngaji dah. Abraha. So Abraha menyerang Mekah dengan tentera bergajah. So, anna Abraha. So, nama gelaran dia Ashram. Anna Abrahata al-Ashraman. So Abrahata ni nama ni bukan Arabic. So kita tak ada tanwin lah. Kita baca Abrahata. Ataupun kalau Arabic kerana ada ta. Ta mu'annas. So tak boleh juga ditanwinkan. Wa kana min khabarihi anna Abrahata al-Ashram. Ni gelaran nama dia lah. Abraha al-Ashram. Dia ni adalah amila. Governor. Pemimpin. Pemerintah. Governor kepada Raja Najasyi. An-Najasyi. Siapa Najasyi? Maliki Raja Negeri Habsyah. Al-Habasyah. Habsyah macam Ethiopia lah. Raja Ethiopia. Amil ni kan? Governor yang memerintah, dia guna ala lah. Governor yang memerintah ke atas negeri Yaman. Al-Yamani. So, wa kana min khabarihi anna Abrahat al-Ashram. Ni belum lagi cerita lagi ni. Ni baru Abraha tu siapa? Iaitu governor ataupun pemerintah yang dilantik oleh Najasyi, memerintah Yaman. Ini cerita dia. Bahawa Abraha telah membina. Bana yang beni telah membina makna dia fi. Membina di bandar ataupun negeri Sana'a. Sana'a kita sekarang ni Yaman di Sana'a. Telah membina di Sana'a satu gereja. Sebab dia orang Kristian ni. Kanisatan. Yang besar. Azimatan. Sama. Dia namakan. Samaha. Tengoknya ada alif sini kan? Alif maksurah. Kan tadi kita kata kalau ada alif maksurah, yang ada ya tak bertitik ni, kalau ada domir, ha sini, ataupun hu ke, apa-apa domir, so kita kena tukar dia kepada alif mencancang. So nanti tulis akan jadi sama. Barulah boleh masuk ha ke ataupun hu. Samahu yang dia namakan kanisah tu sebagai Al-Kalisa. Al-Qadisa. Wa arada. So mula-mula dia bina gereja. Lepas tu dia dengki. Sebab ramai orang Arab musim haji pergi ke Kaabah. Tak mari ke gereja dia tu. Dia nak supaya ramai orang pergi gereja dia. So dia iri hati. Lalu dia merancang untuk membinasakan Kaabah. Wa arada. Arada ingin. So arada perlu pada an. So dia ingin yasrifa. Memalingkan. Dia ingin memalingkan ilaiha kepada kanisah. Kepada gereja tu. Memalingkan hajjal Arab. Hajinya orang Arab. So hajinya orang Arab tu pergi ke gereja dia. Wa ghara ala. Ini maknanya dengki ataupun cemburu. Ghara ala, cemburu terhadap. Wa ghara, dan dia cemburu terhadap Kaabah. Ghara alal Ka'bati. Ghara yagharu. Cemburu terhadap Kaabah, antakuna, bahawa Kaabah menjadi, takuna ni Kaabah, dia cemburu kepada Kaabah bahawa Kaabah tu menjadi tempat masabatan, tempat orang sentiasa kembali untuk pergi linas, tempat kembali bagi manusia. Mana tempat orang sentiasa pergilah. Yang mana semua orang syadda yashuddu.
Yashuddu. Syadda yashuddu. Asal mana syadda yashuddu? Syadda mana ikat. So terjemahan lafzi dia mengikat ar-rihal. Ar-rihalan. Pelana-pelana ataupun beg-beg, benda-benda bungkusan-bungkusan, guni-guni yang dibawa dalam unta apa semua tu masa musafir tu, semua kita panggil rihal. Pelana dia panggil rihal juga. So ikat rihal tu artinya simbolik kepada nak musafir lah. Jadi untuk bahasa yang tinggi, kalau kita kata kita nak musafir, kita kata yashuddu ar-rihal. Guna syadda ar-rihal. So dia bermusafir maknanya syadda ar-rihal. So dia ikat dah bagasi-bagasi dia. So di mana yashudduna, mereka semua mengikat ataupun bermusafir ilaiha, ke masabatan ataupun ke Kaabah. Mengikat bagasi-bagasi mereka untuk pergi ke sana. Ilaiha. Wa ya'tuna, dan mereka datang. Min, daripada. Kulli, setiap. Fajjin. Lereng-lereng bukit panggil fajjin. Amik, jauh. Asal mana dalam. Amikin. Jadi nama-nama diguna fi kulli fajjin amik, daripada segenap penjuru. Daripada setiap penjuru, daripada segenap penjuru. Tapi orang Arab dulu kan lereng-lereng bukit. So dia kata mereka datang daripada setiap lorong-lorong yang jauh perjalanan. Fajjin aminkin. Jauh, panjang. Fajjin makna dia lereng bukit. Wa arada, dan dia ingin ayyakuna, agar jadi hadzal makanu, tempat ini. Wa arada an yakuna hadzal makanu li kanisatihi. So dia nak kedudukan ini milik kanisah dia, gereja dia. Jadi keinginan Abrahah ni, berita dia sampai masuk ke telinga orang-orang Quraisy ataupun masyarakat Arab di Mekah. Mereka pun gelisah, bimbang. Jadi berat nak terima berita tu. Jadi azza. Wa azza, terbeban ataupun menjadi beratlah kepada ala. Wa azza zalika. Perkara yang demikian telah menjadi berat ala al-arabi, ke atas orang Arab. Atau menjadi berat kepada orang Arab yang mereka itu allazina, yang telah huddi'u, yang telah dia upamakan orang Arab, dia kata jak dulu-dulu lagi makan minum dia daripada baby lagi dia anggap macam susu dia tu seperti cinta kepada Kaabah tu upama macam susu ibu dia lah. Daripada kecil lagi duk minum benda tu, mana daripada kecil lagi dia asuh dengan mentakzimkan, menghormati, mengagungkan Kaabah. Tiba-tiba orang nak heret keagungan Kaabah ni pergi ke tempat lain. Sebab tu dia kata sini wa'azza, menjadi beratlah demikian perkara itu kepada orang Arab, yang mana mereka itu alladina, dulunya ruddi'u, telah disusukan dengan susu bilaban. Bi mana dengan laban, dengan susu cinta kepada hubbi, kepada Kaabah, hubbil Kaabati, dan juga mengagungkan Kaabah, wa ta'zimiha, dan mengagungkan Kaabah. Mereka kata Kaabah ni tiada tandingannya, ataupun mereka tidak menyamakan Kaabah dengan yang lain. La ya'didu, mereka tidak menyamakan. So mereka tidak menyamakan mana-mana rumah baitan, mana-mana rumah ibadat, mana-mana rumah dengan Kaabah. Biha. Mereka juga tidak melihat, la yarawna, adanya ganti, panggil badil, badilan. So mereka tidak melihat adanya pengganti anha, kepada
Kaabah. Wa syaghalahum dzalika, syaghalahum dzalika. Syaghalah ni banyak makna bahasa Arab. Syaghalah artinya makna busy. Syaghalah juga makna merungsingkan. So yang demikian itu telah merungsingkan mereka, membimbangkan mereka, menyibukkan mereka always berfikir. Wasyaghalahum dzalika. Lalu mereka berbual-bual tentangnya, bercakap-cakap tentangnya. Wa tahaddasu. So mereka berbual-bual, bercakap-cakap bihi tentangnya. Tiba-tiba dia kata ada seorang tu Arab ni, dia berani sikit. Naik darah dia nak marah. Kalau gitu dia kata, aku akan cemari kerja Abraham. Aku nak pergi ke Yaman, nak pergi Sana'a, aku nak pergi berak dalam tu. Fakharaja. Lalu keluarlah seorang Kinaniyun. Daripada Bani Kinanah. Kinanah. Seorang daripada Bani Kinanah telah keluar untuk pergilah ke Yaman. Cerita ringkas dia keluarnya. So keluar pergi ke Yaman. Sampai di Yaman, wadakhala. Dia pun masuk ke dalam gereja. Dakhalal kanisata wa ahdasa fiha. Ahdasa tadi menciptakan, mengadakan. Yang ni ahdasa buang air besar. Kita kata berhadas kan. So berhadas ini dia punya verb juga. So ahdasa membuang air besar. So wa ahdasa fiha. So membuang air padanya. Wa ahdasa fiha. Lalu perkara ini diketahui oleh Abrahah. Ada orang buang air ni dalam gereja kita, dalam berhala kita, atas berhala kita. Faghalalu ghadibah inda dhalika Abrahatu. Maka marahlah Abrahah inda dhalika, pada waktu itu. Inda mana apa? Pada waktu itu. Inda dhalika. Wa halafa. Halafa yahlifu, bersumpah. Dan dia bersumpah untuk bergerak ke Kaabah dan menghancurkannya. Halafa li untuk sara yasiru. Yasiru. Tapi ada nun ni, nun makna sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh akan musafir. So bila ada nun takkid sini, kita kena tukar bagi ni akan jadi bagi atas. Sebab nun ni nak kena bagi atas. Liyasiranna. Sungguh-sungguh dia akan pergi. Banyak sungguh ni. Ni sumpah ni lagi. Wa halafa liyasiranna. Untuk pergi ke Kaabah, ilal bait. Hatta sehinggalah nanti dia akan hadama yahdimu. Dia akan meruntuhkannya, menghancurkannya, memusnahkannya. Hatta yahdimahu. Hadama yahdimu. Daraba yadribu. So daripada ni timbullah kisah tentera bergajah. Summa. Kemudian, yang ni Sarah tadi. Sarah yasiru. Berangkat, pergi. So, summa, kemudian dia pun Sarah, dia pun pergi. Berangkat. Sama mana? Summa zahaba wa kharaja ma'ahu bil fil. So kharaja makna keluar. Kalau kharaja bi maknanya membawa. Boleh juga keluar dengan wa kharaja ma'ahu bil fil, dan dia membawa bersamanya fil, gajah. Kharaja bi, membawa. So dia membawa bersamanya ma'ahu fil, gajah. So berita tu sampai ke tanah Arab ni. Orang Arab pun dengar. Dia panggil saling dengar, mendengar dan menyebarkannya. So panggil tasama'at. Mendengar
dan menyebarkannya. Al-Arabu. So, orang Arab, masyarakat Arab, mendengar dan menyebarkan tentang perkara tersebut. Bihi. Fanazala. Berita itu sampai. Sebab dia guna nazala ni, sebab dia upama berita tu macam kilat. So, kilat tu atas langit. So, dia turun. Jadi, berita maka sampailah alaihim kepada mereka berita tersebut. Okay, nazala berita tersebut sampai alaihim kepada mereka upama ka as-sa'iqati, seperti kilat, seperti halilintar. Hanya lajunya berita tu dia kata turun ke atas mereka bagaikan halilintar ataupun kilat. Wa a'zamu. So mereka menganggapnya besar. So a'zamu menganggapnya berita tu sebagai besar. A'zamu. A'zama menganggap besar. Wa fazi'u. Fazi'u. Mereka pun takut. Khafa pun guna takut kan? Satu lagi guna fazi'an. So mereka takut. Lahu kepadanya. Mereka takut kepada gajah ataupun takut kepada Abraha. Serangan Abraha. So, mereka pun ingin. Wa aradu. Mereka ingin menahannya. Kaffahu. Anzalika. Daripada serangan tersebut. Anzalika. Wa dan juga ingin memeranginya. Wa muharabatahu. So, aradu muharabah. Aradu kaffahu. So, mereka ingin menahannya. Mereka ingin memeranginya. Lalu, ra'au. Mereka lihat pula. Mereka tidak ada kekuatan. Fara'au an. Mereka lihat bahawa la taqata lahum. Tiada sebarang kekuatan bagi mereka. Bi untuk ataupun dengan Abraha, maknanya untuk dengan Abraha, maknanya untuk menahan Abraha. Bi Abrahata dan juga untuk menahan tenteranya. Wa junudihi. Junud mana tenteranya. Jadi lalu mereka pun berserah kepada Tuhan. Maka mereka pun wakalu, menyerahkan. Wakala, jamak dia wakalu. Lalu mereka menyerahkan urusan ini. Al-amra. Ilallahi ta'ala. Kepada Allah yang maha tinggi. Ta'ala mana tinggi. Wakanu. Dan mereka adalah mereka. Ala siqatin. Ala siqatin. Ini pun bahasa tinggi. So, ala siqatin artinya siqah. Percaya. So, kanu artinya mereka. So, mereka percaya. Mereka yakin. Wakanu ala siqatin artinya mereka yang ala jangan terjemah. Wakanu siqatin. Kalau kata saya yakin, saya siqah, saya percaya, so ana ala siqatin. Saya di atas kepercayaan. Saya yakin. So wakanu ala siqatin bi anna. So kalau siqah kepada, yakin kepada, pakai bi. So mereka yakin dengan, boleh? So mereka yakin dengan, mereka percaya dengan kenyataan anna bahawa lil baiti, Kaabah memiliki. Li mana memiliki. Lil baiti maknanya the house, the Kaabah has ataupun had Rabban, ada Lord, ada Tuan. Ada Tuan. Yang akan yahmihi, menjaganya, protectnya. Hama, yahmi, menjaga. Sing tu mana akan kan?
yadullu ala zalika. Apa dia dalil-dalil petunjuk menunjukkan bahawa Tuhan akan jaga ni? Mana tahu bahawa mereka itu menyerahkan, mereka yakin mana Tuhan akan jaga melalui perbualan antara Abdul Muttalib yang menjaga Kaabah dengan Abraha. Perbualan nanti kita akan sambung. Perbualan antara Abdul Muttalib dengan Abraha yang menunjukkan bahawa masyarakat Mekah, terutama sekali Abdul Muttalib, begitu yakin Kaabah ni ada penjaga dia. Aku walaupun menjaga Kaabah, aku tak boleh buat apa. Nah, ini akan diterangkan dalam cerita selanjutnya. Wallahu a'lam bissawab.